Mulakan pembincangan hari ini, saya akan menerangkan mengenai evolusi dan pengglobalan teknologi. Evolusi dan perubahan teknologi akan terus meningkat dan berkembang dari masa ke semasa. Hal ini menyebabkan manusia perlu bersikap lebih terbuka dan mengikut arus kemajuan teknologi supaya tidak lapuk di telan zaman. Ilmu berkaitan teknologi juga perlu dititik beratkan dan dikuasai bagi melahirkan masyarakat yang celik IT. Globalisasi merupakan zaman yang penuh dengan cabaran kerana semua maklumat dapat diperoleh dengan cepat dan tanpa ada sekatan geografi. Pada hari ini, ramai manusia banyak memberkatakan tentang globalisasi dan mereka memberi pelbagai tafsiran tentangnya sama ada positif maupun negatif. Oleh itu, manusia perlu menggunakan akal yang waras dan berpastikan ajaran agama bagi menilai sesuatu maklumat dan bahan yang diperoleh melalui teknologi. Pada hakikatnya, pengglobalan teknologi sangat memberi manfaat kepada manusia bagi memudahkan sesuatu urusan dan pekerjaan, contohnya dalam bidang pertanian dan makanan, pembinaan, pengikutan, teknologi maklumat, kewangan, perindustrian, perhotelan, komunikasi dan sebagainya. Seterusnya adalah impak pengglobalan teknologi. Salah satu impak pengglobalan teknologi adalah dalam bidang pertanian. Ianya dapat memberikan keuntungan yang maksimum dalam pengeluaran pertanian yang produktif serta mampu mengekalkan prestasi yang baik. Selain itu, ia juga dapat meningkatkan operasi komersial berskala besar dalam bentuk sistem perladangan berkelompok. Seterusnya, ia juga dapat meningkatkan pendapatan petani dengan dapat mengurangkan penggunaan tenaga kerja manusia yang kita ketahui mempunyai limitasinya. Seterusnya, pengglobalan teknologi juga memberi impak dalam bidang pembinaan. Sesuatu organisasi dapat menyiapkan sesuatu projek dalam masa yang singkat. Selain itu, ianya dapat menjimatkan masa pembinaan dan menghasilkan kualiti pembinaan yang baik. Dan sampai itu, pengglobalan teknologi dalam bidang pembinaan juga dapat menjimatkan kos pembelajaran dengan menggunakan tenaga buruh. Akhir sekali, ianya juga dapat meningkatkan kualiti kerja dengan penggunaan teknologi pembinaan yang lebih canggih. Selain itu, terdapat juga impak pengglobalan teknologi dalam bidang makanan. Sesuatu organisasi yang mengeluarkan makanan dapat menghasilkan makanan dalam kuantiti yang banyak dan kualiti yang baik dalam masa yang singkat. Seterusnya, ianya juga dapat meningkatkan prestasi ekonomi khususnya dalam bidang pengeluaran makanan. Akhir sekali, dengan mempunyai teknologi yang baik, mampu mengekalkan makanan yang mencukupi. Bergerak kepada isi seterusnya, terdapat juga impak dalam bidang pengangkutan. Ianya dapat mengurangkan risiko kemalangan yang semakin meningkat di dalam negara pada masa ini. Selain itu, dengan menggunakan teknologi yang canggih dalam kereta, kita dapat meningkatkan ciri keselamatan kenderaan dan keselamatan diri dapat terjamin. Sebagai contoh, kereta berjenama besar seperti Tesla yang dibangkit oleh Elon Musk yang mempunyai sensor yang membolehkan kereta tersebut mengangkat jarak antara kereta untuk mengelakkan daripada bertumbung. Akhir sekali, penglobalan teknologi juga memberi impak dalam bidang komunikasi dan media. Kita dapat memperoleh maklumat dengan pantas walaupun berada di tempat yang jauh. Selain itu, kita juga dapat menjimatkan masa dan tenaga untuk berhubung dengan orang lain melalui aplikasi yang terdapat di dalam telefon mudah ini. Seterusnya, beralih kepada sejarah evolusi ICT. Terdapat 4 era evolusi ICT. Yang pertama ialah era penulisan. Pada tahun 4000 sebelum Masihi, orang Sumeria mula menulis pada papan batu dan individu yang punya tulisan yang kemas akan mengalami buku penting. Selain itu, pengetahuan mereka juga tidak berkembang kerana sumber bacaan yang terhad. Seterusnya adalah era percetakan. Teknologi percetakan telah wujud sekitar tahun terciptanya kertas dan mesin type. Dan sejak itu, banyak buku dicetak dan ilmu juga berkembang. Selain itu, Johannes Gutenberg dari Jerman juga telah mencipta teknologi mesin cetak. Hasil dari ciptaan tersebut, media massa yang pertama iaitu akhbar telah diterbitkan. Selepas itu, beralih kepada era telekomunikasi. Pada tahun 1844, Morse telah mencipta telegraf yang membolehkan manusia berkomunikasi pada jarak yang jauh. Akhir sekali ialah era interaktif. Pada tahun 1946, bermulanya penciptaan komputer. Hal ini menyebabkan kepelbagaian bentuk sumber maklumat membuatkan orang ramai mudah untuk mencari maklumat. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekarang, ahli kumpulan saya akan menyambung pembincangan ini. Teknologi merupakan satu konsep yang luas dan mempunyai lebih daripada satu takrifan. Takrifan yang pertama ialah pembangunan dan penggunaan alatan mesin, bahan dan proses untuk menyelesaikan masalah manusia. Perkataan teknologi berasal daripada perkataan Greek yang bermaksud seni kemahiran dan rekaan. Istilah teknologi selalunya berkait rapat dengan rekaan dan gadget menggunakan prinsip, sains dan proses terkini. Teknologi dilihat sebagai tahap pengetahuan semasa dalam menggabungkan sumber bagi menghasilkan produk yang dikehendaki. Oleh itu, teknologi juga akan berubah apabila pengetahuan teknikal di persekitaran kita berubah. Teknologi telah pun diperkenalkan sejak zaman dahulu lagi. Dunia pada masa ini telah menyaksikan bahawa banyaknya perubahan dan perkembangan tentang teknologi. Kepesatan teknologi yang moden dan canggih ini telah memberi kesan yang tinggi dan dapat mengubah kehidupan seharian kepada masyarakat kita. Dengan teknologi yang moden sekarang, manusia dapat melakukan tugas dengan lebih cepat dan mudah. Sehubungan dengan itu, manusia juga perlu bijak memanfaatkan teknologi yang sedia ada untuk tujuan kebaikan serta kesejahteraan manusia. Namun begitu, ada juga di antara manusia pada masa ini terlalu menggunakan teknologi dengan memenuhi masa seharian mereka. Hal ini juga boleh dikatakan bahawa ada juga manusia yang gagal untuk menguruskan masa mereka dengan penggunaan teknologi. Dengan perkara tersebut, teknologi boleh dikatakan dapat mengurangkan nilai hubungan sesama manusia, mengurangkan masa akrab dengan keluarga dan nilai negatif yang lain.
Walau bagaimanapun, teknologi juga ada nilai positifnya dalam komunikasi antara rakan, ahli keluarga dan masyarakat. Selain itu, teknologi juga dapat dimanfaatkan dengan menjalankan aktiviti kutipan derma, kempen keselamatan dan sebagainya. Berikut merupakan kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi kepada manusia. Yang pertama, mudah mendapatkan maklumat. Contohnya, memudahkan pelajar untuk mendapatkan maklumat tentang hal berkaitan dengan ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan sebagainya. Yang kedua, memudahkan komunikasi. Hal ini boleh dikatakan bahawa pelbagai aplikasi yang boleh digunakan oleh masyarakat seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter dan sebagainya. Yang ketiga, mempercepatkan urusan seperti urusan perbankan, pembayaran bil utiliti, permohonan pekerjaan, membeli belah dan sebagainya. Walau bagaimanapun, hal ini juga boleh dikatakan bahawa teknologi dapat memudahkan dan mempercepatkan untuk mengetahui perkembangan semasa seperti untuk mengetahui isu semasa terkini dengan melayari laman sesawan dengan menggunakan jaringan internet. Akhir sekali, peniaga dapat meluaskan pasaran. Pembelian secara atas talian dapat memberi banyak kelebihan kepada peniaga dan juga pembeli. Teknologi maklumat dan komunikasi merupakan salah satu cabang ilmu dalam Islam. Dunia hari ini juga sangat berkait rapat dengan komputer dan internet untuk memudahkan urusan manusia dalam pelbagai bidang. Al-Farabi mengikhlaskan ilmu teknologi sebagai ilmu ulum ta'lim, manakala Imam Al-Ghazali menyebutkan sebagai ulum aqliyah. Islam juga ada menegaskan kepada manusia supaya mengintegrasikan perkembangan ilmu teknologi. Oleh itu, kejayaan teknologi maklumat boleh dicapai dengan kepintaran manusia menggunakan teknologi. Berdasarkan konsep-konsep yang telah diutarakan sebentar tadi, dapat dikaitkan dengan objektif kajian tentang tugasan kumpulan kami. Kami dapat mengenal pasti bahawa teknologi yang sedia ada digunakan dengan sebaiknya oleh pelajar pada musim pandemik COVID-19. Seterusnya, kami dapat menganalisis tahap cilik IT dalam kalangan pelajar supaya dapat menjadi pelapis negara. Akhir sekali, kami dapat merumus bahawa teknologi mudah alih dapat menjadikan para pelajar lebih terdedah dan cilik kepada IT di masa hadapan. Seterusnya, berganjak kepada etika dan peradaban dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Umum mengetahui bahawa teknologi maklumat dan komunikasi adalah satu medium untuk menyampaikan mesej kepada orang ramai. Oleh hal yang demikian, setiap pengguna perlulah menjaga tata tertib dan etika dalam menyampaikan sesuatu maklumat. Hal ini kerana zaman ini dapat dilihat terdapat segelintir pengguna yang menyalahgunakan teknologi maklumat dan komunikasi sehingga memberi kesan kepada orang lain. Kesimpulannya, sebagai seorang pengguna yang bijak dan beretika, pengguna mestilah menjaga tata tusila dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Antara etika atau adab dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ialah pengguna sendiri perlulah bijak dalam memilih halaman sesawang yang ada untuk tujuan masing-masing. Ini kerana pelbagai halaman sesawang yang terdapat di dalam internet. Jadi, memilih halaman sesawang yang memberikan manfaat dapat menghindari pengguna daripada terjerumus kepada perkara-perkara yang merosakkan. Sebagai contoh, halaman sesawang yang mempunyai unsur-unsur duca, keganasan, hasutan dan yang boleh menimbulkan atau membawa kepada unsur-unsur yang tidak baik. Seterusnya, pengguna dilarang membuat kerosakan dan kemudaratan kepada orang lain. Isu penyalahgunaan internet sangat membimbangkan pada masa ini kerana ramai yang menjadikan istilah dunia tanpa sepadan sebagai satu tempat untuk membuat kerosakan, mengganggu ketenteraman orang lain dan menceroboh halaman sesawang orang lain. Buktinya, terjadinya aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang seperti plagiat, menyebarkan fitnah dan sebagainya. Di samping itu, etika penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi menurut perspektif Islam sendiri telah menggariskan panduan sebagai rujukan kepada pengguna agar memberi manfaat kepada manusia. Antaranya ialah pengguna perlulah bersikap amanah. Sikap amanah perlulah ada di dalam diri setiap Muslim kerana kita telah dipertanggungjawabkan untuk bersikap amanah dalam setiap perkara yang dilakukan sama ada kepada Allah, negara, keluarga, rakan dan lain-lain. Akhir sekali, pengguna dilarang menggunakan perkataan yang buruk. Sebagai contoh, perkataan-perkataan yang berunsurkan makian dan cacian terhadap orang lain. Hal ini kerana dapat dilihat bahawa perkara ini sudah menjadi satu kebiasaan dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Perkara ini tidak sepatutnya berlaku kerana hal ini boleh membawa kepada pergaduhan, meledahkan keaiban, fitnah dan sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan bahawa etika dan peradaban dalam penggunaan teknologi dan komunikasi sangatlah penting dalam menjamin ketenteraman masyarakat kita.
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) berperanan penting dalam usaha memupuk semangat perpaduan erat dan mengekalkan keamanan yang berterusan dalam kalangan masyarakat. Media cetak, media elektronik atau media digital serta media talian banyak menyumbang dan memberi kesan positif dalam menjaga hubungan dan perpaduan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan melalui perkembangan dunia teknologi maya seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, Telegram dan sebagainya. Teknologi maya ini telah menjadikan salah satu keperluan masyarakat pada hari ini. Mereka berinteraksi dalam internet walaupun berada dalam keadaan jauh. Teknologi maklumat komunikasi ini banyak memberi manfaat kepada orang ramai, tidak kiralah sama ada mereka tinggal di dalam maupun luar Malaysia. Interaksi sosial memainkan peranan penting dalam sesebuah organisasi. Kepentingan interaksi adalah sebagai penyalur dan perkongsian maklumat antara sesama manusia yang menjadi wadah kepada proses sosialisasi. Namun, dalam masa yang sama, kesepaduan sosial amat penting dalam kalangan masyarakat. ICT juga perlu dipelajari dan dipupuk kerana ia merupakan perkara penting dalam ejen kesepaduan sosial. Antara ejen kesepaduan sosial yang boleh dipupuk dan diterapkan dalam kalangan masyarakat ialah cara bertutur, cara berkongsi, cara menasihat, cara berdebat, cara menunjukkan diri, cara meletak gambar, cara berbudi, cara menghormati orang tua dan lain-lain lagi. Sebagai contoh yang boleh kita lihat dalam pertuturan ialah pengguna hendaklah mengucapkan dan menuturkan percakapan yang baik dan berfaedah. Pengguna tidak perlu untuk mengaitkan perkara yang sensitif sehingga membuatkan seseorang itu terasa. Hal ini kerana ia akan menyebabkan hubungan silaturahim yang terjalin menjadi renggang. Selain itu, contoh yang boleh dilihat dalam cara berkongsi ialah ilmu yang dikongsi di media sosial, media elektronik atau media digital hendaklah tidak bertentangan dengan sesebuah agama kepribadian orang lain. Pastikan ilmu yang dikongsi adalah sahih dan benar bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan antara satu sama lain. Terdapat pelbagai lagi contoh yang kita boleh lihat berdasarkan ejen kesepaduan sosial. Oleh yang demikian, kita hendaklah menggunakannya dengan sebaik mungkin dan mengelakkan daripada penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Selain sebagai ejen menyebarkan maklumat, ia juga secara langsung menjalinkan hubungan harmoni dalam kalangan masyarakat dan juga keluarga. Sebagai pengguna, kita hendaklah mengaplikasikan ICT dengan baik kerana ia memberi manfaat dari sudut pembangunan masyarakat dan juga pendidikan. ICT dapat dilihat sebagai pencetus atau penyokong pembangunan manusia yang menyeluruh iaitu dari sudut material, rohani dan jasmani. Ia juga tidak dapat dinafikan lagi bahawa teknologi maklumat dan komunikasi mempercepatkan dan mengukuhkan hubungan antarabangsa di mana dunia seakan-akan menjadi semakin kecil dengan kewujudannya yang membolehkan manusia dapat berkomunikasi di seluruh dunia. Manakala, dari sudut pendidikan pula, pendidikan dan maklumat sememangnya saling bertaut kerana manusia dididik dengan kata-kata, tulisan dan gambar. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, teknologi maklumat mampu memperbaiki cara utama dalam pengajaran dan pembelajaran. Hal ini kerana teknologi maklumat boleh melampaui ruang dan masa. Kesimpulannya, kita hendaklah menjadi pengguna yang bijak dan berhemah dalam menggunakan ICT dalam kehidupan. Hal ini kerana ia dapat mengelakkan daripada berlakunya sebarang permasalahan pada masa hadapan. Dengan adanya kemudahan ICT ini, kita dapat memperolehi banyak manfaat dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Dengan maklumat yang diperolehi, kita dapat mengajar mereka yang lemah dalam sesuatu bidang. Di samping itu juga, dengan adanya ICT ini, kita dapat berhubung dengan sesiapa sahaja sama ada mereka yang tinggal di dalam maupun luar negara melalui email, Google Meet, Webex, Skype dan lain-lain. Seterusnya, apakah isu semasa yang terkait dengan wujudnya teknologi maklumat dan komunikasi ini? Umum mengetahui sejak munculnya era yang menjurus ke arah kemodenan dan kecanggihan teknologi, pelbagai reka bentuk teknologi telah dibangunkan seperti teknologi maklumat dan komunikasi yang semakin mendapat tempat dalam kalangan belia. Ianya telah menjadi satu kepentingan dalam kehidupan seharian mereka sehingga tidak dapat direnggangkan seperti peribahasa Melayu berkata, bagai isi dengan kuku. Namun begitu, terdapat beberapa isu yang terkait seperti keburukan dan kebaikan yang wujud dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini. Antara keburukan teknologi yang dapat diperhatikan ialah wujudnya budaya plagiarisme atau plagiat dalam pendidikan. Seperti yang anda tahu, plagiarisme adalah satu perbuatan yang tidak sihat dalam dunia akademik di mana perbuatan ini mengambil hak cipta karya seseorang tanpa izin. Maka, dengan adanya teknologi yang canggih, kebanyakan tugas yang memerlukan kemahiran seperti melukis, mengira dan menulis telah dapat diselesaikan oleh komputer, menyebabkan golongan belia kini menjadi semakin malas dan hilang beberapa kemahiran tertentu kerana telah bergantung harap sepenuhnya kepada teknologi berkomputer. Sebagai contoh, menaik dan mengira dengan menggunakan komputer dan mesin kira akan menyebabkan kemahiran menulis dan mengira pelajar merosot. Selain itu, ada beberapa bentuk plagiarisme yang diamalkan, antaranya penipuan secara langsung dari perkataan-perkataan, perenggan ataupun sebarang bahan yang diambil daripada bahan terbitan orang lain tanpa usaha yang sewajarnya dalam mengiktiraf sumber asal bahan ilmiah.
Dengan teknologi dunia di hujung jari ini, diakui seseorang pelajar mampu menyiapkan kertas kerja atau tesis mereka dengan cepat. Antara isu semasa yang lain pula ialah berlakunya peningkatan jenayah cyber. Tindakan penyalahgunaan teknologi ini menunjukkan bahawa pengguna tidak dapat mengawal tingkah laku sendiri apabila mereka menggunakan atau mengaplikasikan teknologi. Menurut kajian yang telah dilakukan oleh Mazlan Osman dan Amri Abdul Rahman dari Universiti Teknologi Melayu ITM, jenayah cyber merujuk kepada aktiviti jenayah yang berkaitan dengan teknologi dan komputer menerusi jaringan internet. Menurut kajian tersebut juga, pengguna internet melakukan pelbagai jenis jenayah cyber seperti buli cyber, penipuan, kerosakan atau pengubahsawaian ke atas program atau data komputer, kecurian maklumat, capaian secara tidak sah ke atas sistem, menyalin perisian secara tidak sah, pengintipan, judi cyber, skim cepat kaya, pornografi, menggodam, menyebarkan virus dan mail spam. Namun, di sebalik implikasi yang buruk ini, terdapat juga kebaikan yang terselit. Kebaikan wujudnya teknologi maklumat dan komunikasi ini, khususnya kepada golongan belia ialah ianya dapat memudahkan urusan harian seseorang. Hal ini demikian kerana kita dapat melihat bahawa apa sahaja urusan berkaitan kerajaan maupun swasta di sektor pekerjaan telah dilaksanakan secara atas talian. Sebagai contoh, urusan-urusan kerajaan seperti pembayaran bil utiliti, urusan perbankan dan permohonan pekerjaan melalui sistem resume online telah dilancarkan. Dalam erti kata lain, dengan wujudnya teknologi seperti ini, ia akan memudahkan lagi warga isi rumah dalam melangsaikan pembayaran bil dan golongan belia juga tidak perlu lagi berbaris panjang semata-mata hanya untuk melangsaikan hutang. Selain itu, kebaikan yang lain ialah ianya memudahkan golongan belia dalam pencarian maklumat. Hal ini demikian kerana apabila wujudnya teknologi maklumat dan komunikasi, ia akan memudahkan lagi golongan ini dalam mengakses apa saja ilmu yang berkaitan dengan pendidikan dan memudahkan mereka untuk mengetahui keadaan dunia sekarang serta isu semasa yang terkini melalui tayangan berita secara online di YouTube, surat khabar dan sebagainya. Ini akan mengembangkan lagi minda golongan belia apabila mereka cenderung ke arah kerajinan dalam mengakses sesuatu isu penting. Bukan itu saja, kita juga tahu bahawa manusia tidak dapat dipisahkan dengan teknologi maklumat dan komunikasi yang semakin canggih dan penting ini. Oleh itu, berbalik kepada dapatan dan perbincangan yang telah dilakukan pada tugasan kerja kami sebelum ini, melalui metodologi kajian yang telah dilakukan, kami telah mengedarkan borang soal selidik secara atas talian menggunakan kaedah Google Form yang mengandungi beberapa soalan dan hasilnya dapatlah dijustifikasikan bahawa sewaktu dunia sedang dilanda krisis endemik COVID-19, masyarakat terutamanya para pelajar berasa amat gusar kerana pelbagai aktiviti normal mereka sebelum ini tidak dapat dilaksanakan, terutamanya sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan EKP dilaksanakan. Walau bagaimanapun, aktiviti para pelajar boleh ditingkatkan menerusi penjanaan aktiviti di dalam rumah dengan menggunakan peranti mudahan mereka sendiri dan kemudahan jalinan rangkaian tanpa wayar. Sejak munculnya wabak penularan ini, perkembangan teknologi telah mempengaruhi bidang kehidupan para pelajar. Perkembangan teknologi ini telah membawa implikasi besar kepada kehidupan para pelajar, terutamanya dalam bidang pendidikan. Hasil daripada debatan terbual yang diadakan dalam kalangan para pelajar UiTM, mereka telah menyatakan pendapat mereka mengenai penggunaan teknologi mudah hari ini dan bersetuju dengan impaknya. Sekian itu saja daripada saya serta rakan-rakan. Terima kasih.